Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan anda sedang menonton Fokus minggu depan. Seperti mana kita akan memberi fokus kepada isu-isu yang akan berlaku minggu depan berdasarkan laporan-laporan yang telah kami keluarkan sebelum ini. Dan untuk waktu dan jam ini, saya nak memberi fokus kepada satu laporan berita di mana semalam kami melaporkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menjangkakan cuaca kering dan panas dengan suhu melebihi 35 darjah Celsius berlanjutan untuk tempoh 7 hari akan datang. Dan Met Malaysia dalam satu kenyataan pada Jumaat memaklumkan, berdasarkan analisis model-model cuaca, situasi itu berlaku di kebanyakan tempat di Semenanjung dan di Sabah. Met Malaysia turut memaklumkan ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang masih berpotensi berlaku di Sarawak. Dan pada Khamis sebelum itu Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca panas tahap berjaga-jaga di 10 kawasan Semenanjung Malaysia dan 1 di Sarawak. Dan antara kawasan di Semenanjung Malaysia yang terlibat ialah Perlis, Kedah, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan Baling, Hulu Perak, Perak dan Raut Pahang, manakala di Sarawak pula melibatkan Limbang. Suhu panas tahap berjaga-jaga dikategorikan apabila suhu maksimum harian sesuatu kawasan itu mencecah 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Baik, untuk fokus minggu depan hari ini, kita nak memberi fokus seperti saya war-warkan tadi kepada isu cuaca panas yang melebihi 35 darjah Celsius dijangka berlaku untuk 7 hari akan datang. Dan sudah bersedia di talian untuk membincangkan khusus lebih lanjut mengenai fenomena ini ialah Dr. Fredelin Tajdin Tangang yang merupakan Fellow Academy Sains Malaysia. Selamat petang, Doktor. Selamat petang, Saudara Syaf. Assalamualaikum. Terima kasih menyebut saya ke rancangan ini, membincangkan isu yang begitu penting yang kita hadapi pada ketika ini. Baik, Waalaikumsalam Doktor. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan Fokus minggu depan. Jadi Doktor, sebelum kita nak bergerak lanjut menceritakan mengenai isu cuaca panas ini, mungkin Doktor boleh ringkaskan, bercerita dengan bahasa yang ringkas dan mudah untuk penonton kita di saat ini mengenai fenomena cuaca panas melebihi 35 darjah Celsius ini dan adakah ini sebahagian daripada El Nino juga Doktor? Terima kasih. Ya betul lah. Memang cuaca sekarang memang terlalu panas lah pada saya. Pada saya sendirilah kalau keluar tu terlalu panas terik. Ada kaitannya dengan fenomena El Nino, tapi mungkin saya sebut juga di sini ada faktor-faktor ataupun penyumbang lain yang mungkin meningkatkan suhu yang tinggi yang agak panas yang kita alami pada ketika ini, dan seperti yang diramalkan mungkin berlarutan hingga seminggu atau mungkin lebih daripada itu, bergantung pada keadaan selepas itu. Faktor pertama yang menyumbang ini adalah fenomena El Nino. Saya terangkan sedikit fenomena El Nino kerana ramai orang awam mungkin agak keliru. Begitu juga mungkin pengamal media, seringkali saya perasan mereka ni keliru juga ya. Bila sebut El Nino, maka El Nino itu berlaku pada ketika ini dan bermula pada ketika ini. Tapi sebenarnya fenomena El Nino yang kita alami pada ketika ini telah berlarutan sekian lama, sejak pertengahan tahun lepas. Sehinggalah ke tahap ini di mana fenomena ini pada ketika sekarang lah ya, dalam proses fasa melemah begitu ya, dan dijangka pada bulan Mei begitu keadaan di lautan Pasifik itu kembali kepada normal. Jadi fenomena ini adalah fenomena semula jadi akibat daripada interaksi
lautan dan atmosfera di lautan Pasifik, dan apabila itu berlaku dia akan mengganggu sistem peredaran udara atmosfera di bukan hanya di lautan Pasifik tetapi di seluruh dunia termasuk di rantau kita. Jadi di rantau kita kebiasaannya kita mendapat banyak penumpuan kelembapan, tetapi semasa fenomena El Nino ini kelembapan mencapah daripada kawasan kita kering dan juga panas. Tetapi ini bergantung kepada musim juga ya. Bergantung kepada sepanjang tempoh kejadian El Nino daripada tahun lepas, bergantung kepada musim. Jadi misalkan pada di peringkat awal fenomena El Nino ini, kebiasaannya kawasan Kalimantan dan juga Sumatera ini adalah kawasan yang mengalami kawasan kering berbanding dengan kawasan Malaysia, dan sebab itu kebiasaannya pada bulan-bulan Julai, Ogos begitu kita mendapat jerebu kerana di kawasan ini, kawasan Indonesia, Kalimantan dan juga Sumatera ini mengalami kekeringan yang berpanjangan dan kebakaran hutan. Tetapi apabila melangkaui ke tahun kedua fenomena itu berlaku, itu tahun, kalau masa ketika ini tahun 2024 lah, kawasan utara Sabah ya, dan juga utara Sarawak dan juga semenanjung Malaysia kebiasaannya mengalami cuaca panas dan juga kemarau lah. Dan keadaan yang kita alami sekarang ini, terutamanya di Semenanjung dan juga di Sabah, yang di Sabah telah dilaporkan banyak kawasan terutama di Papar ya, mengalami kemarau yang agak teruk ya. Ini adalah tipikal impak fenomena El Nino yang biasa yang kita alami, dan kita tahu bahawa fenomena pada kali ini berkategori kuat ya. Jadi ini adalah satu penyumbang utama kepada keadaan cuaca yang kita alami pada ketika ini. Baik. Satu lagi yang saya rasa yang juga faktor yang menyumbang, Cik Syab, Saudara Syab, adalah kita sebenarnya dalam sedikit masa lagi akan mengalami fenomena apa yang dipanggil sebagai equinox. Fenomena ini adalah berlaku apabila matahari itu betul-betul berada di atas kepala kita. Dan ini akan menyebabkan pancaran atau sinar matahari itu akan menjadi lebih kuat, dan juga haba yang diserap oleh permukaan bumi itu menjadi lebih tinggi, terutama kawasan yang tidak mempunyai litupan awan. Jadi faktor equinox dan juga faktor El Nino ini saya rasa berkombinasi dan menjadikan keadaan yang lebih teruk lah yang kita rasai sekarang ya. Dan faktor ketiga yang saya nak sebut di sini, walaupun sebenarnya pihak umum mungkin masih belum memahami fenomena ini, tapi saya seringkali saya ditanya oleh pihak pengembang media apabila keadaan panas dan sebagainya terkait dengan fenomena ini yang kita panggil sebagai fenomena Madden-Julian Oscillation ataupun ayunan Madden-Julian, iaitu gangguan daripada lautan Hindi ke lautan Pasifik bergerak dan muncul dalam bentuk sama ada keadaan awan yang banyak ataupun keadaan fasa yang tidak berawan. Jadi dalam beberapa hari lagi, kalau mengikut ramalan yang dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Iklim di Amerika Syarikat, dalam sedikit masa, dalam sehari dua hari begitu, kita sepatutnya berada dalam fasa yang betul-betul tidak berawan. Dan kemungkinan kita sudah berada di situ sebab ramalan ni berbeza dengan keadaan sebenarnya. Jadi El Nino ditambah lagi dengan keadaan fasa yang tidak berawan disebabkan oleh fenomena Madden-Julian Oscillation ataupun ayunan Madden-Julian Oscillation ini, meningkatkan keadaan di mana pancaran matahari itu sudahlah pancaran kita berada dalam keadaan equinox tadi ya. Baik. Pancarannya kuat,
awan tidak ada, keadaan El Nino dan juga ketiga-tiga faktor ini Mhm. menyebabkan keadaan cuaca yang begitu panas lah. Baik. Doktor, mungkin saya boleh Itu mencelah kat sini. yang saya pikirkan, Okey. saudara Syaf ya. Okey, Dr. Fadrilin, mungkin saya boleh mencelah di sini. Doktor sebutkan tadi 3 fenomena yang menyebabkan kepada berlakunya cuaca panas, dan kita tahu laporan sebelum ini mengatakan bahawa fenomena cuaca panas ataupun El Nino sebelum ini yang doktor laporkan tadi berlaku bermula pada pertengahan tahun lepas, dijangka akan berlaku sehingga pertengahan Mac tahun ini. Jadi doktor ada sebut tadi juga mengenai equinox dan satu lagi faktor menyebabkan cuaca panas ketika ini, dan saya terbaca sebentar tadi equinox dijangka berlaku pada 20 Mac 2024 ini pada hari Rabu depan. Jadi doktor, sampai bila sebenarnya cuaca panas berterusan ini akan berakhir? Mungkin ada satu titik pada suatu tempoh tertentu, doktor? Uh, Begini, Cik Syaf, saudara Syaf, saya ingat bila sebut ramalan ini beberapa hari kemudian dan sebagainya, di mana lokasi yang akan menghadapi lebih keadaan panas yang lebih dan sebagainya. Saya rasa untuk maklumat sebegitu lebih bagus kita mengikuti ramalan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa, iaitu Met Malaysia lah. Met Malaysia memang bertanggungjawab untuk mengeluarkan ramalan sedemikian dan mereka mempunyai modal-modal tertentu. Jadi kemunculan saya dalam rancangan ini untuk memberi sedikit orang kata penjelasan, pencerahan tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari cuaca panas dari segi saintifiknya begitu ya. Jadi kalau menjawab soalan saudara Syaf tadi, mungkin berapa panjang, berapa lama lagi, kawasan mana yang lebih lagi dan sebagainya, mungkin dari semasa ke semasa pihak Met Malaysia memang mengeluarkan laporan, dan mungkin kita rakyat Malaysia harus memberi perhatian kepada laporan ini dalam keadaan sedemikianlah. Tapi secara umumnya lah, saudara Syaf ya, secara umumnya kalau kita sebut impak El Nino pada ketika ini, dia akan berterusan sehingga April. Keadaan kering dan juga panas ini akan berlarutan sehingga April, tetapi dia bergantung kepada keadaan cuaca juga. Sekiranya berlaku keadaan cuaca yang mempunyai litupan awan dan sebagainya, jadi walaupun El Nino itu ada, jadi kemungkinan impaknya berkurangan. Tapi yang keadaan yang kita alami sekarang ini, memang awan berkurangan, memang tidak ada awan ya. Kebanyakan tempat tidak ada awan. Jadi itu meningkatkan pancaran sinaran matahari dan jumlah abu yang dicerap di permukaan bumi lah. Jadi secara umumnya saya katakan di sini, saudara Syaf ya, kalau El Nino itu dia sebenarnya secara definisinya akan berakhir mengikut ramalan pusat-pusat ramalan di Amerika dan juga di Korea Selatan. El Nino ini akan kembali kepada keadaan normal di Lautan Pasifik pada bulan Mei. Saya kira impaknya akan kurang dari segi bagaimana impaknya kepada teburan hujan dan juga suhu itu pada sekitar bulan April ya. Kalau mengikut ramalan pun pada bulan April masih impaknya begitu ya. Jadi tetapi itu yang saya katakan tadi ya, bergantung pada keadaan cuaca setempat dan juga semasa dalam tempoh daripada sekarang sehingga April tu. Kalau kita mempunyai litupan awal dan sebagainya, mungkin itu akan mengurangkan impak El Nino ini. Tapi dari segi fenomena ayunan median Julian tadi saya sebut tadi saudara Syaf ya. Yang ini dia cepat. Pusat tidak berawan yang disebabkan oleh fenomena ini merentasi kawasan Malaysia dan juga Indonesia hanya dalam sekitar seminggu ya, hanya sekitar seminggu. Selepas itu dia akan kembali kepada keadaan yang mungkin boleh membawa awan lah disebabkan oleh fenomena ini. Baik. Doktor, jangan ke mana-mana dulu sebab kita nak sambung perbualan sebentar lagi. Kita nak menelusuri beberapa perkara lain, bagaimana peranan kerajaan dan juga organisasi tertentu dalam mempersiapkan masyarakat dalam mendepani fenomena-fenomena alam seperti ini, dan mungkin apa amalan terbaik, sebab kita nak kaitkan juga dengan bulan puasa di bulan Ramadan ini juga, doktor. Tapi jangan ke mana-mana, fokus minggu depan akan bertemu semula selepas ini. Kita berhenti rehat seketika.
Baiklah, bertemu kembali dalam Fokus minggu depan. Saya masih membincangkan isu cuaca panas yang dijangka berlarutan untuk 7 hari akan datang di masa akan pada minggu depan. Dan saya ketika ini masih bersama dengan Dr. Fredelin Tajudin Tangang yang merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia, dan tadi telah panjang lebar menceritakan beberapa faktor utama menyebabkan berlakunya cuaca panas dan 3 faktor yang saya ingat. Tapi doktor, mungkin kita nak memberi fokus doktor ya. Untuk jam ini doktor dah menerangkan dengan lebih lanjut tadi punca-punca berlakunya cuaca panas ini, dan dijangka El Nino ini akan berlaku sampai bila, dan apa yang menyebabkan cuaca ini terjadi. Namun kini saya nak memberi fokus pada pandangan doktor sendiri ya, menerusi kajian yang doktor telah lakukan. Doktor juga merupakan pakar dalam bidang ini. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh kerajaan dan juga pemegang taruh supaya boleh memastikan mereka bersedia menyiapkan masyarakat dalam mendepani cuaca panas ini, dan juga dalam masa yang sama menjaga kesihatan mereka sendiri, doktor, dalam cuaca yang begitu ekstrim ketika ini, doktor? Terima kasih, soalan yang begitu relevan, saudara Syab ya. Sebelum itu saya mungkin nyatakan di sini memang apa kajian saintifik ini penting dalam kita memahami fenomena alam sebegini ya, yang bersifat berulang. Jadi kajian saintifik sebegini bukan hanya membolehkan kita memahami apa yang berlaku, tetapi juga membolehkan saintis membina model ramalan ya. Seperti fenomena El Nino ni sebenarnya boleh diramal. Kalau di tahun 60-an, 60 80-an begitu masih kepahaman yang masih kabur-kabur, tapi kajian yang berdekad ini telah dapat membina, saintis dapat membina ramalan yang berkaitan dengan fenomena El Nino lebih awal, sekurang-kurangnya 6 bulan ya. Lebih 6 bulan pun dalam keadaan tertentu ya. Jadi fenomena El Nino ni seperti yang saya sebut tadi, fenomena berulang, fenomena semula jadi, dan berlaku sekali dalam kitaran 2 hingga 5 tahun begitu ya. 2-5 tahun dia akan muncul dan disebabkan oleh apa yang berlaku di Lautan Pasifik, interaksi antara lautan atmosfera lautan secara semula jadi ya. Jadi apabila berlaku, impaknya jelas kepada kita. Pada bulan-bulan tertentu, terutamanya pada bulan Jun, Julai, di awal fenomena ini berlaku, kita berdepan dengan jerebu, fenomena jerebu yang begitu teruk disebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan juga di Kalimantan begitu ya. Dan apabila kita berada di bulan-bulan seperti begini, kita berdepan dengan kemarau dan juga cuaca panas. Jadi fenomena El Nino ni begitulah impaknya dan berulang. Jadi bila sebut berulang itu maksudnya di situ bukan maksudnya El Nino itu berlaku baru kita mengambil tindakan. Jadi pada pendapat saya lah, apa sektor sekalipun yang menerima impak akibat daripada cuaca panas, daripada jerebu, daripada kemarau, apa impak sekalipun, apa sektor sekalipun, perlu mengambil langkah lebih awal. Sebab benda ni dah maksudnya di situ berulang dan kita telah mempelajari benda ni tahun demi fenomena demi fenomena, dan tak perlu kita katakan fenomena tahun ni perlu arahan daripada menteri dan sebagainya. Jadi pihak-pihak pemegang taruh, jabatan-jabatan tertentu dan juga pihak-pihak mana yang berkaitan itu, saya rasa sudah tahu apa yang harus dilakukan. Dan saya mungkin menyebut pihak yang berkaitan dengan sumber air ni di awal tahun, di pertengahan tahun lah begitu kalau tak saya silap ya, saya pun terlibat juga. Ada dipanggil pihak-pihak pemegang taruh dan sebagainya, pihak-pihak industri, tentang persediaan yang perlu dilakukan untuk menangani masalah isu sumber air ataupun bekalan air dan sebagainya apabila berlaku fenomena El Nino ini ya. Jadi ini satu contohnya lah, satu contoh di mana pemegang taruh boleh mengambil langkah awal. Sebab kalau dulu misalkan dalam sebelum
tahun 80-an begitu, kita belum memahami fenomena El Nino dan kita tidak ada uh, apa mekanisme untuk meramal fenomena ini jauh lebih ke depan. Mungkin kita tak boleh bersedia, tapi sekarang ni dengan kemajuan sains, uh, dengan apa ramalan yang ada, kita mengambil advantage ataupun kemudahan ini untuk kita merancang lebih awal ya, begitu Cik Ashraf. Tapi itulah dalam keadaan kita berpuasa sekarang, saya ingat saya ingin menasihati orang ramai lah kan, kalau boleh kurangkan pendedahan kita kepada cuaca terik di luar di situ. Orang kata duduklah di rumah daripada kita menjalankan aktiviti di luar, kecuali kalau terpaksa begitu ya. Kerana ini boleh mendatangkan bahaya pada kesihatan kita, terutama dalam keadaan kita mungkin dalam golongan yang berisiko, kanak-kanak, orang yang tua seperti saya begitu. Kalau kita terledah sangat dengan cuaca panas di luar ini, mungkin kita berisiko untuk menghadapi cuaca stroke haba begitu ya, Saudara Syab. Baik, Doktor, ini mungkin soalan yang terakhir, Doktor. Ya. Bagaimana pula cuaca panas dan El Nino ini boleh mempengaruhi mungkin bekalan air di Malaysia dan juga bagaimana cuaca panas ini juga boleh mempengaruhi, mungkin boleh menyebabkan kebakaran dan juga risiko-risiko lain yang mungkin boleh terjadi disebabkan oleh cuaca panas dan juga El Nino ini, Doktor? Kalau saya boleh berfungsi sikit pengalaman saya dalam beberapa hari yang lepas, saya sebenarnya ada peluang berkunjung ke utara Semenanjung ya, di kawasan Gurun, di kawasan Kuala Perlis, dan juga di beberapa kawasan lain di utara Semenanjung ya. Saya dapati keadaan di situ terlalu kering dan juga panas. Dan bukan itu saja, bahawa di jalan-jalan banyak kawasan-kawasan yang telah mengalami kebakaran. Jadi begitu mudahnya kebakaran semak ini berlaku dalam keadaan cuaca panas dan kering begini. Jadi kalau cuaca panas dan kering tanpa kebakaran, kita dah kurang satu masalah. Mungkin kualiti udara kita tak seteruk dalam keadaan kalau kebakaran berlaku. Jadi nasihat saya kepada orang ramai dalam keadaan ini, keadaan sekarang ini, mungkin kita kena berhati-hatilah. Saya kurang pasti kenapa ada tendensi kebakaran ni di tepi-tepi jalan ya. Jadi kemungkinan para pemandu ini isap rokok dan juga buang potong rokok itu keluar. Jadi itu boleh menyebabkan kebakaran di tepi-tepi jalan, dan kebakaran tepi-tepi jalan ini mungkin boleh merebak ke hutan berdekatan dan sebagainya, menyebabkan kebakaran yang lebih teruk lagi, Saudara Syab ya. Jadi kita harus berhati-hati. Dari segi sumber air ini, seperti yang saya katakan tadilah, kemarau dijangka lebih teruk di Sabah, dan sudah ada laporan di media bahawa kawasan Papar diisytiharkan sebagai darurat kemarau. Baik. Jadi saya percaya bukan hanya di Papar, mungkin ada kawasan-kawasan di Sabah yang lain yang juga mengalami kemarau itu. Pengalaman saya semasa fenomena El Nino 2015-2016, saya ada berpeluang menyusuluri, berkunjung ke kawasan pedalaman di Tanem dan juga Keningau. Saya dapati kawasan-kawasan ini pada ketika itu, Februari 2016 ya, mengalami kemarau yang begitu teruk. Jadi kalau kita melihat pattern pola fenomena El Nino ini, dia berterusan, impact ini berterusan sehingga April. Jadi nasihat saya, pihak-pihak pemegang taruh, pihak berkuasa, ambil tindakan yang sewajarnya lah supaya kita dapat bersedia sekiranya kemarau ini berpanjangan, terutama di kawasan Sabah dan juga di utara Semenanjung Malaysia ya. Saudara Ashraf.
Baik, itu dia tadi Dr. Fredelin Tajudin Tangang yang merupakan Fellow Academy Sains Malaysia, dan tadi kita memberi fokus kepada cuaca panas, impak dan apa yang wajar dilakukan mendepani fenomena berdasarkan laporan yang kami bawakan semalam. Baiklah, saya rasa sekian fokus minggu depan untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum, salam hormat dan terima kasih sekali lagi.